Air baru boleh? Mana? Air Baru. Muazzin tak main. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa qayyum. La hawla wa la quwwata illa billahil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, yang sekasihi Tuan Imam, Barisan Jawatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dapat kita sama-sama meruangkan sedikit masa kita daripada ruang-ruang saki baki sabaki umur kita yang pendek ini, dapat kita hadir bersama solat maghrib berjemaah bersama, sama-sama kita rokok, sama-sama kita sujud untuk nak menyatakan rasa kehambaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap detik yang berlalu, setiap masa yang berlalu, dia tidak pergi begitu sahaja. Detik yang berlalu itu dia pergi bersama dengan penghakisan umur kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, umur kita semakin tipis. Tidak ada masa yang panjang bagi kita. Tidak ada masa lagi untuk kita nak menangguhkan, nak melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita sihat, sama ada kita boleh berjalan begini atau dipimpin oleh orang lain, jangan biar masa habis begitu saja. Untuk kita hadir bersama-sama, rebut peluang-peluang saki baki sabagi umur ada ni, untuk kita sama-sama hadir ke majlis ilmu begini, sama ada di masjid, di surau sebagainya. Dalam suasana keadaan begini, kita kena sedar, kena sama-sama berfikir dengan sehalus semasak-masaknya. Tidak mustahil dengan suasana yang ada hari ini, kita tidak dapat berjemaah ataupun kuliah-kuliah lagi. Dalam keadaan suasana begini. Saya di Tampin malam satu ada 2 tempat terpaksa ditangguhkan sebab daerah Tampin pergi keluar memang tak boleh ditangguhkan.
Kita alhamdulillah, walaupun keadaan begini, kita masih diberi peluang oleh Allah SWT. Allah Ta'ala masih pilih lagi kita, ruang lagi kita sedar. Kita tak datang sama surau ini, dia tak rugi apa-apa pun. Dia tak rugi. Yang rugi kita. Kita agak-agak kita nak tangguh ni, sampai bila kita nak tangguh, baru kita nak bermula. Nak sujud kepada Allah Ta'ala, nak cuba dekat dengan Allah, cuba nak bertobat sebanyak mungkin dengan Allah Ta'ala. Kita rasa ada masa lagi kah bagi kita? Ada ruang lagi kah bagi kita? Kita masuk dalam bab yang kedua malam ini. Kita masih menggunakan kitab Al-Waqi wal Jawahir fi uqubati ahli al-kabair, pada mencarakan dosa-dosa yang besar. Semua perkara tersebut ini, kita masuk bab yang kedua malam ini, semua ni menjadikan penghalang-penghalang daripada kita selamat di sana. Semua perkara ini berada di hadapan kita. Tanggungjawab ni ada depan kita. Kita habis pasal yang pertama membicarakan siksaan bagi orang yang meninggalkan solat. Kita dah bincang. Kalau dah semayang dah kita tak dapat penuhkan 5 waktu, apakah cara yang nak boleh selamatkan kita di sana? Adakah cara ada orang anak-anak boleh tolong kita? Adakah harta-harta kita yang tinggal ni boleh membantu menolong kita? Kalau 5 waktu pun kita tak dapat sempurnakan lagi. Kalau dalam masa muda mungkin kita tak pandai, uzur begini pun lagi tak pandai. Tak ada. Kita yakin kita selamat ke sahabat-sahabat? Tak selamat. 5 waktu dalam bab yang kita bincang dulu, dia merupakan buku akaun kita. Walaupun anak kita kerja besar-besar di Kuala Lumpur, di mana-mana saja, dia nak masuk nak bank duit kat kita ni, kalau akaun tak ada, nak masuk macam mana? Dia nak hantar macam mana? Memang anak-anak kita besar, gaji besar, 10,000, 15,000. Akaun kita tak ada. Pergi ke bank nak masuk, main bank ke, HRB ke, CIMB ke, masuk mana nama akaun tak ada. Begitulah bahasa yang paling mudah kita. Bila akaun tak ada, tak boleh nak tolong. Nak mengesahkan seluruh kerja yang kita buat, sedekah kita, apa benda kita buat, mengesahkan dia pada solat tadilah. Bagi kita as-salatu imanuddin, sembahyang tiang bagi din agama. Kalau sembahyang tak ada, maknanya kita meruntuhkan din agama kita. Apa yang ada kita? Kalau sembahyang tak ada, apa ada kat kita lagi? Tak ada. Tapi kita bercerita nak selamat sana tu. Nak selamat di sana tu tuan, bukan jalan mudah tau. Tak semudah kita sangkakan. Banyak penghalang-penghalang yang kita lempuh. Kita masuk malam ni bab yang kedua pada siksaannya, muka surat 13. Siksaan bagi orang yang menderhaka ibu bapaknya. Saya ada mak, saya ada ayah, tapi dah kembali. Allah dia jemput dulu. Apa yang saya lakukan, apa yang sahabat-sahabat lakukan pada mak ayah kita dulu? Apa sumbangan kita masa arwah dua-dua ni hidup, apa yang kita buat? Allahu Akbar. Saya nak cakap, saya pun dosa banyak. Terasa. Kalau yang mak dah ada, alhamdulillah ada ruang sagi baki yang masa boleh kita bantu lagi. Itu pun kadang-kadang bersorok sentap kata orang. Kadang-kadang kita arahkan alung datang ambil, mak nak duduk rumah kau. Kadang-kadang suruh alang datang jemput, mak nak duduk rumah kau, tak mahu. Kulu kilah usung sana, usung ini, usung ke sana. Kita ingat tak ada apa-apa kata. Maka sebab itu kita nak lihat dalam bab yang ke tuan, kalau di pantai PD ni kita nampak kapal, nampak sampan, nampak perahu belayar biasa, tak pelik sikit pun. Kalau nampak perahu bot lalu, ada pelik? Tak pelik. Tetapi kalau sampan itu, kalau kita nampak air masuk, dia tak mak ambing gitu,
Bahaya tak? Bahaya ke tak bahaya tu? Bahaya. Demikian kedudukan kita sekarang ni. Tugasan kita sekarang, sahabat saya nak mengajak, mana kita nak cek balik sampan kita ni bocor tak bocor. Boleh tahan sampai sejauh mana? Kalau kita nak berayung sampai sebarang sana, boleh tahan tak tahan? Kalau air masuk ni agak-agak mana, boleh tak kita timbal keluar? Waktu umur kita begini, masa dia kita nak cek balik benda yang dah kita buat. Kita nak cek balik, bukan nak mengajak buat lagi. Nak mengajak cek balik, periksa balik. Pemeriksa yang terakhir nak cek balik benda yang kita dah buat. Bukan nak, marilah tuan-tuan kita semayang. Tak masalah. Masalah lagi tuan. Kita maksudnya selesai tak selesai? Saya tanya ni. Yang kita dulu zaman-zaman kita dulu maksud saya cakap ni. Yang kita tinggal, Allah, banyak tak banyak? Tuan-tuan agak banyak tak? Saya tanya saya ni. Kita kadang kendurinya pasal Zuhur dah tak semayang. Yang kita tinggal, Allah, bila kita nak bayar? Benda ni kalau tak terselesaikan, dia sangkut. Kalau tersangkut, selamat tak kita? Tak selamat. Macam mana kita nak menyelamatkan? Kita berusaha bagaimana kita nak menyelamatkan diri. Saya selamat diri saya dan sahabat-sahabat teman yang saya kasih sayang, macam mana kita nak selamatkan? Masa yang ada inilah saya katakan, dengan baki umur inilah mana ruang kita. Dengan baki umur ni, ruang kita nak selamatkan, nak perbetulkan segala kekurangan yang kita abaikan selama ni. Kalau umur dah tak ada, pun ada. Ingat tuan, hidup kita ni bukan untuk mati. Hidup kita bukan untuk mati semata-mata. Tapi hidup kita ada untuk yang maha hidup, Allah. Allah hidupkan kita. Hidup kita untuk yang maha hidup, untuk berkhidmat, mengabdikan diri, ta'abud diri kepada Allah. Nak ubudiah macam mana? Kalau Allah kita tak kenal, nak ubudiah macam mana? Nak takut macam mana? Kalau kita takut kena Allah, takut pada Allah, kita akan mengubudiahkan diri, ta'abud diri Allah. Tapi kita tak takut, kita tak nak ubudiah macam mana? Kalau kita takut kena Allah Ta'ala, kita takkan abaikan. Kita akan tunaikan. Takut. Bila kita dah tak takut, tak kena, macam mana nak takut? Maka sebab itu sahabat-sahabat semua, kita nak, pertama sekali saya nak perbaiki diri saya. Kita dah buat baik semua dah. Yang kita buat dah cantik, cuma kita nak buat yang terbaik. Kita nak buat yang terbaik, bukan yang baik, yang terbaik. Kita sembahyang 5 waktu di rumah tu baik, tetapi yang terbaiknya maknanya kita nak berjemaah, itu yang terbaik. Maka sebab tu saya cakap begini, pertama sekali kita nak memperbetulkan nawaitu kita. Bila kita duduk sini nak perbetulkan nawaitu kita. Kita belajar ni bukan niat nak belajar waktu kita duduk begini. Bermula nak belajar ni bukan tuan masuk dalam surau, tetapi bermula kita belajar malam ni, bermula tuan dia berumah lagi. Tuan dah mandi, kemas-kemas nawaitu, maknanya hati tegak, tasdik pada hati ni, aku nak pergi ke surau malam dia kuliah. Itu bermula belajar, bukan hal lain kita buka kitab duduk cantik, tak. Bermula berumah lagi. Kenapa saya kata nak pasang niat kita ni? Kerana hati kita terlalu liar. Yang jadi kita letih, penat hari ini ialah kerana hati kita. Kerana hati kita penat ni. Masalah ini, hati berserabut. Penat tak penat? Penat. Kita semayang pun tengah semayang, liar tak liar hati kita? Tuan-tuan rasa liar tak liar? Rata dia pergi. Maka sebab kadang kita dalam
ni sekarang ni pun kadang-kadang kita letak pasal niat betul-betul, dia merayap. Lihat tak lihat? Kita semayang pun dah semayang dah 3 rakaat lah. 3 ke 4, 3 ke 4. Semayang lain lah. Bila nak semayang lain tu letih tak letih? Letih tak letih nak semayang lain? Dah 4 rakaat pun tapi duk 3 ke 4, 3 ke 4. Letih kita. Kena hati je lah. Kita nak didik, nak kawal hati ni, subhanallah. Saya sebut banyak kali, Nabi kata, ala wa inna fi jasadil muzghah iza saluhat saluhat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbun. Ala, Rasulullah sebut, jaga-jaga sikit. Wa inna fi jasadil muzghah, dalam batang tubuh kamu ni ada segumpal darah. Iza saluhat jasadu kullu. Bila baik segumpal darah ni, baiklah dia. Wa iza fasadat, kalau rosak segumpal darah yang ada pada tubuh kamu ni, fasadat jasadu kullu, rosaknya. Ala wa ya qalbun. Yang terhalang kita ni buat ni siapa ni? Yang terhalang kita nak pergi Jumaat, yang terhalang kita nak hadir punya ilmu, yang terhalang kita nak buat kesemua tadi tu, siapa yang palang? Tersekat di mana? Kadang-kadang iblis cerdik, saya nak pergilah, tapi nantilah minggu depan. Dia nantilah minggu depan. Tunggulah dulu, nanti dulu. Nanti. Ada saja halangan-halangan pada kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Akhirnya kita jadi miskin jiwa. Bila kita jadi miskin jiwa, tuan, macam mana kita nak buat? Kita tak ada kekuatan. Tuan-tuan yang boleh duduk sekarang ni kerana tuan-tuan ada kekuatan. Tuan boleh duduk ini kerana ada kekuatan. Daripada mula tadi, maghrib tadi, sampai selesai semua, sampai kita hadir ilmu, sekarang duduk sekarang ni, tuan-tuan ada kekuatan tu ya. Iman. Kerana kita dipilih oleh Allah malam ini. Itu nama di hidayah, saya selalu sebut dah. Kalau tanpa hidayah Allah Ta'ala, tuan, tak mungkin tuan datang. Tuan-tuan telah dipilih. Kita tak rasa betul kerana Allah Ta'ala pilih kita malam ni. Kita ingat kebetulan tak, Allah pilih. Saya dah sebut minggu lepas, mana kita pergi pasar, nak beli ikan, kita akan pilih ikan yang terbaik. Hak pecah perut kita tak ambil, sebut dah dulu. Yang pecah perut kita tak ambil sama sekali. Ambil yang pilih yang terbaik. Yang pecah perut boleh ambil? Boleh. Tapi kenapa tak ambil? Kenapa kita tak ambil yang pecah perut ni? Kenapa tak ambil? Boleh dah. Kenapa kita nak pilih yang terbaik? Allah Subhanahu Wa Taala juga, dia akan pilih yang terbaik. Dia akan pilih, dia beri hidayah pada mana hamba-hamba yang, bila mana seorang hamba itu Allah berkenan jadi baik, maka akan dorongkan hati itu cenderung nak melakukan ketaatan kepada Allah. Bila mana Allah Ta'ala tak berkenan jadi hal yang terbaik, hak dia. Macam ikan tadi. Tapi kita tak nak sebabnya Allah nak yang terbaik. Yang terbaik saya bukan di luaran tapi dalaman. Yang kata hati, penghalang dia tadi. Maka sebab itu jiwa ni nak kawal juga. Maka sebab tu ada 4 tanda orang yang miskin jiwa. Ada 4 tanda orang yang miskin jiwa. Dia cukup miskin. Dia jadi miskin kerana ada 4 penyakit daripada dia. Yang pertama lagi, dia tidak boleh orang lebih pada dia. Miskin jiwa. Dia jadi susah hati. Itu tanda orang miskin jiwa. Yang kedua, dia tidak puas apa yang ada lagi pada dia. Dia tak puas apa yang ada, dia terasa tak puas. Lagi banyak dia dapat, lagi rasa dia nak lagi, tak cukup. Nabi kata, manusia ni kalau diberi satu lembah emas, dia berkendakkan kepada 2 lembah emas. Kalau diberi 2 lembah emas, dia berkendak ke 3 lembah emas. Dia takkan berpuas. Dia takkan berpuas. Hatta dimasuk le lubang kubur pun, dia tak puas juga. Dia minta juga. Kan dia tadi, dia minta nak balik. Saya baca selalu, saya baca ayat ni.
Dia minta balik. Allah sebut dalam surah Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sengaja saya berulang-ulang baca ayat ni setiap kali supaya kita mengingatkan. Nak mengingatkan pertama diri saya, ingat satu hari Tuhan kita nak masuk sana, kita sedar waktu itu penyesalan kita tak berguna langsung. Allah Ta'ala menceritakan perangai manusia ini hatta dia masuk lelahat sekalipun, bila dia sedar saja ketika ditutupkan tanah atau dia sedar macam sekalipun, waktu itu dia memang tersedar sungguh-sungguh bahawasanya dia sedang berada di alam yang lain sama sekali. Kita berjalan tadi, yang kawan-kawan sahabat jalan kaki, sambil-sambil jalan, sambil renung tanah. Kawan naik motor pun sama juga, awak kereta pun tengok. Hari ni kita berjalan cantik atas dia. Jalan cantik. Tapi ingat Tuhan, satu hari kita nak duduk dalam dia. Tuhan suka ke, Tuhan tak suka ke, Tuhan tak suka. Tuhan ingat, dalam itulah kita akan duduk. Waktu itu, Allah akan panggil manusia ni, dia akan berdoa kepada Allah. Rabbana absarna ya Allah. Hari ni aku dah lihat sungguh. Allah. Dia tengok tanah belakang itu. Tuhan. Duduk dalam tempat yang tak ada suasana. Kita nak kubur malam-malam pun seram. Ini bukan nak lalu, nak duduk dalam tu. Bukan lalu, bukan lintas, nak duduk dalam tu. Nabi kata terompah kasut yang berjalan dengar oleh mayat dalam kubur. Dengar, kita dengar. Siapa kita lah. Laungan kita waktu itu, tangisan kita waktu, siapa pun tak akan peduli. Siapa nak peduli Tuhan? Wa sami'na, aku dah dengar sungguh. Ya Tuhan, dengar saya bercakap ni, saya ceramah, dengar. Tapi kena cakap, nak dengar saya bercakap, nak dengar saya ceramah. Habis nak buat apa dah dengar? Farji' ya Allah, bagilah aku balik ke dunia, minta nak balik. Balik nak buat apa? Na'mal salihan, aku nak buat amal soleh. Dia nak bersedekah. Dulu kena tak buat. Inna muqinun, hari ini aku dah yakin. Yakin masa itu tak guna langsung. Langsung tak beruntung. Kita hari ini Allah Ta'ala sedang uji kita. Yang sedar-sedar lah. Kalau Allah Ta'ala sedang, macam nak buat? Allah sedang, kita tak rasa apa-apa. Sebab kita duduk baca apa? Oh, hari ni 1240. Oh, semalam 1260. Oh, itu disabar Allah. Kita rasa kita jadi, Allah bagi jadi kita penuntun. Allah bagi sihat malam ni, bagi sihat lagi. Rasa tak? Tak rasa ke musuh yang tak nampak ni? Rasa tak musuh yang tak nampak? Kenapa kita pakai ni? Arah ni OSP kena ikut, kena tutup pakai. Kita pun pakai. Kenapa? Nak selamat. Apa makna selamat tadi? Selamat daripada musuh. Itu kita. Sedangkan penyataan umat tadi tuan, dia ada dalam jemaah. Bila kita tak dapat jemaah nanti, ada kekuatan kita lagi. Kita nak bertemu lagi. Dengan Tuan Musi pun tak boleh nak jumpa. Dengan Tuan Imam tak boleh jumpa. Masing-masing buat di rumah. Kita fikir susah hati ke waktu itu. Sedangkan tahu umur kita pendek, maka sebab tu Allah Ta'ala ganjaran sampai 27 darjah. Dia bagi lebih. So tahu Allah. Bulan Ramadan dia bagi Lailatul Qadar. Lepas kan umur pendek, dia nak bagi tingkatkan amalan kita lebih hebat. Nampak Tuhan?
Ya Allah, kalau kita senaraikan balik apa yang dibuat ni, bukan saja tiap-tiap perintah Allah Ta'ala Tuhan, sama perintah suruh, sama ada perintah larang, dia ada kesan. Bukan saja Allah perintah. Maka sebab dia kata, hidup kita untuk yang maha hidup, untuk berkhidmat dengan Allah. Bila mati kita, itulah hidup yang sebenar-benarnya. Hidup untuk yang maha hidup. Mati itu adalah untuk hidup yang sebenar-benarnya. Itulah bermula langkah hidup yang sebenar-benarnya. Kalau senang sungguh. Kalau dapat nikmat yang berkekalan. Itu hidup sebenar Tuhan. Okey, nak mati dah, tak mati lagi. Kalau seksa yang sebenar-benar seksa Tuhan. Dia tak mati lagi. Waktu tu tak mati. Bila mati, hidup. Hidup itu hidup yang sebenar-benarnya. Maka sebab itu dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut, Hazihi jahannamu lati yukazibu bil mujrimun. Ini dia neraka jahannam yang kamu tak percaya dulu. Allah Ta'ala kata setelah dicampak, Tuhan kata, Hazihi jahannamu lati yukazibu bil mujrimun. Yatufu bainaha wa baini min'an. Mereka ini campak alam api neraka, makna terbetul hangus. Kemudian kami tumbuh daging-daging yang baru. Kemudian kami rejam dan air panas yang bergelegak balik. Bakar, yang ini direbus balik. Daging hancur gugur. Kemudian tumbuh daging yang baru balik, angkat naik. Begitulah terusnya dibakar balik. Dalam suasana hidup, bukan mati. Itu nama dia seksa. Seksa ni maknanya sahabat-sahabat, bila seksa mana kita hidup. Kalau orang mati, orang tak nak berseksa dah. Orang hidup ni kena saya macam orang kena pukul. Kenapa seksa dia begitu? Tak boleh. Seksa Allah dah sebut. Waktu tu macam minta Allah Ta'ala menegakkan. Ini dia. Dua, dia tak akan puas hati apa yang ada, tak rasa tak cukup. Rasa tak cukup sangat. Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan bagi kita, dia bagi untuk keperluan kita. Dia hanya bagi untuk keperluan. Tuan duit ringgit banyak mana sekalipun, tuan makan berapa pinggan? Boleh makan sampai 5 pinggan? Kita makan untuk keperluan. Tamu umur macam ni, kalau tak bertambah ni, minta maaf cakap lah. Dulu dua ambil lalu je dia tambah. Sekarang ni minta maaf cakap lah. Kadang kalau sepinggan tak bertambah dah. Betul tak tuan? Tak bertambah. Keperluan saja. Allah tak bagi untuk kemahuan kita, dia bagi yang perlu saja. Kalau lebih sangat pun, hak sedap dia jadi tak sedap. Allah tak boleh masa untuk tidur. Kalau tidur pun kalau sampai lebih pada 24 jam, agak macam mana? Tak jadi. Jadi umur begini tuan, Allah Ta'ala bagi. Tuan cuba tidur tuan. Saya yakin ada betul tuan. Tuan pukul 3 pagi dah terjaga. 3:30, 3 tuan terbangun tak? Tuan kata jaga. Dulu tak. Letak tu sudah pukul 7. Silalah subuh pun dah terlepas. Al-Ghazali mengatakan, tanda-tanda umur seorang itu barakah dalam hidupnya, semakin umur meningkat, dia sukar nak tidur malam. Apa dia buat? Dia menghidupkan malam tadi. Saya nak sebut malam ni, umur kita ni, tempat saya bercakap ni, saya nak mengajar umur tuan, kita tak boleh tinggal tahajud lagi. Tahajud tak boleh tinggal lagi tuan. Kena ingat ya, tahajud tak boleh tinggal lagi. Taubat tiap-tiap malam jangan, tak boleh tinggal sembahyang taubat. Kita kena minta sembahyang taubat tiap-tiap malam, kena sembahyang taubat 2 rakaat, paling minimum pun 2 rakaat wajib kena buat. Tak boleh kita minta ampun banyak-banyak sungguh. Kita yang kena minta ampun Allah, bukan orang dah kita meninggal barulah orang baca doa tapi macam minta ampun. Buat tahlil 3 hari 3 malam 4 hari tak kisahlah. Tekah sana tekah sini, tak apalah. Tapi tuan, kalau solat dah tak ada.
Kita kena buat untuk kita. Semayang sunat hajat, tiap-tiap malam berdoa dengan Allah Ta'ala, minta hasanah dunia, hasanah akhirat, minta. Kemudian di akhirnya witir, jangan tinggal 3 orang kita buat. Saya dah sebut banyak kali, kita kena ada jadual kerja harian kita kena ada untuk akhirat. Kerja harian kita, tiap hari kita tahu dah, pagi pukul 8 saya pergi ni. Untuk jadual kerja hari akhirat, kena ada jadual kerja kita juga. Kemudian tuan sahabat-sahabat yang kesilan, saya nak mengajar, Al-Quran kita jangan tinggal. Jangan tinggal sekali Al-Quran, jangan tinggal lepas subuh atau sebelum subuh, kena baca Quran, ambil. Tuan suka tak suka, baca. Paling tidak tuan, tengah muka pun Alhamdulillah lah. Malam besok cuba lagi buat 1 muka, berjaya lagi buat 2 muka. Jangan tinggal tuan. Itulah bekalan yang kita nak. Apa kita bekal? Orang kata bekal akhirat. Inilah pegalan dia. Sementara kita ada, kita buat yang terbaik untuk kita. Kita kena buat malam ini, kita kena fikir untuk kita yang terbaik. Yang ni dah halangan kita tak tahu lagi. Nama bab kedua ni, seksa bagi orang yang merahkan buat. Ni bab ni tak tahu lagi ni. Hubungan kita dengan manusia tak tahu lagi masalah kita. Yang bab semayang tadi yang kita Allah Ta'ala, ni dengan manusia. Bab semayang tadi antara hablullah, hubungan kita Allah. Itu antara kita dengan Allah. Kita masuk bab malam ni, seksa bagi orang merahkan beri. Kita manusia dengan manusia. Banyak lagi luar. Agak-agak selesai tak? Agak-agak kita, maknanya timbangan kita terlepas tak? Saya pun takut tuan. Takut tersangkut. Kita pun tak tahu siapa yang selamat, siapa yang tak tahu. Tapi kita buat, kata Allah. Nak tahu pasti kita selamat banyak kali. Nak tahu confirm tak confirm selamat tak selamat, masuk 4 kali 6, alhamdulillah, tahulah. Itu terlepas. Kalau situ sangkutlah. Kalau kita tak buat untuk kita, siapa nak buat untuk kita? Kalau kita tak buat untuk kita, siapa nak buat untuk kita? Tuan, saya nak sebut banyak kali. Allah panjang umur kita hari ni pun. Saya sebut banyak kali dah. Panjang pun dalam keadaan kita sakit. Panjang umur kita hari ni pun panjang berserta dengan sakit. Sakit lutut, pening kepala, semua ada penyakit ni. Tak ada tinggi macam mana. Tak macam mana, gaut. Tak gaut, sakit lutut. Semua ada ni. Panjang umur berserta dengan penyakit. Akhirnya tuan, ubat berapa pun 20, 100 pun kita beli tiap bulan. Untuk ubat, kita ada bajet sekarang. Untuk ubat, sebulan 100, tak ingin kurang. Betul tak? Ubat ada. Tetapi, ubat kita makan ni untuk menyembuhkan jasad. Untuk selamat jasad. Jasad dia selamat hanya bentuk sementara, roh tak berpisah dengan jasad. Ubat untuk rohani, ini dia kekal. Jasad dalam bentuk sementara. Yang rohani suntikan apa yang kita bagi, ubat apa yang kita bagi, rawatan apa yang kita bagi. Kita duk jaga jasad. Ini tuan-tuan tak kisahlah. Pagi-pagi tengok yang jogging-jogging, yang naik basikal. Tak apalah nak sihat. Kalau umur sampai 70, 60, main badminton sesuai tak sesuai lagi. Lompat 2 kali lutut bukan tahan ingat pun tuan. Duk angkat berat. Sesuai tak sesuai dengan umur sampai 70. Patah pinggang tuan. Apa yang sesuai? Sedang kita rukuk sujud. Allah. Bayang seterusnya kena banyak selawat. Nak menenangkan juga kena banyak selawat tuan. Paling tidak 100 kali. Sambil naik kait mandu motorkar sambil terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli. Paling tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Baik. Dia tak puas. Itu tanda dia miskin jiwa dia. Yang ketiga, harap orang puji apa yang dia buat. Dia susah hati kalau orang tak puji, orang tak sebut kebaikan dia buat. Susah hati. Makna orang ni ada penyakit. Bahaya hidup saya, bahaya hidup teman-teman yang saya kasih sekalian ni,
tidak ada orang tegur kita, akhirnya kesilapan kita buat akan berterusan sampai bila. Kita rasa tak buat orang. Siapa boleh tegur? Kesilapan kita siapa boleh tegur? Bermakna kalau tidak ada tegur kita, akan berterusan sepanjang masa. Kesilapan kita dalam ibadah, kalau kita tak datang belajar ni, mana kita tahu silap tak silap? Kita rasa selesa, aku 5 waktu dah cukup, puasa aku dah cukup. Dia mana kan ni kena ilmu, kita cek berpandu ilmu. Berbetulan tak dengan ilmu, berbetulan tak dengan syarat dia. Dan amal ibadah kita buat tadi pula mesti berbetulan dengan akidah. Saya sebut dah dulu maknanya. Pertama waktu sekarang ni, pertama sekali kita nak pastikan pasport nak balik sana ni, pasport ni hidup tak hidup. Macam mana Ibu Amrah lah saya sebut dulu. Pertama sekali beg ada siap semua, yang last sekali dia nak cek dia ada pasport. Nak tengok balik pasport ada dalam beg, ada tak? Kalau ada okey, mati tak mati lagi. Kata dia saya 3 tahun ke 5 tahun, 3 tahun 5 tahun. Kalau pasport mati tuan, walaupun tuan dah beli tiket dan semua pun dia tak apa. Mana pergi boleh, tapi dia tak selamat. Nak sampai sana immigration sini lepas takut sana sangkut pula. Tuan ingat, pasport kita tu akidah. Kita nak membicarakan tentang akidah ni panjang lagi tuan. Akidah ni tuan, saya sebut dulu, dia boleh batal bila-bila masa. Kalau kita jaga sama ada dengan perkataan kita, sama ada dengan perbuatan kita, sama ada dengan i'tikad kita, boleh batal syahadah. Tuan, syahadah iman ni boleh batal tuan dengan perkataan kita. Hari ni banyak manusia ni kadang-kadang mengumpat ni bukan dengan mulut, mengumpat dengan jari ke ni. Kadang-kadang mengumpat ni bukan kadang-kadang mata kita. Hari ni kalau kita tak kawal juga diri kita, hati kita tuan, kita pun terperangkap juga. Walaupun tak buat benda itu kita. Okey. Yang ketiganya, mengharapkan orang memuji apa yang dia. Puji manusia ni dia tak boleh bekas kita. Hina manusia berita, dia tak boleh kesan kita. Tapi Allah, kalau Allah hina kita tuan-tuan, kalau Allah murka kita, dia ada kesan tuan. Yang keempatnya, tidak boleh orang tegur dan nasihat. Sebab dia rasa dia baik, dia bagus. Itu tanda dia miskin jiwa. Dia tanda miskin jiwa. Rumah tegur tak boleh. Kau tahu, aku ni suami kau tahu? Yang rumah kita dari pagi sampai petang tu, dia tak kerja, kita bekerja. Dia tunggu siapa? Tunggu kita balik lah. Kita tak rasa jaga anak. Rumah kita ni, cuba tengok ayam. Ibu ayam, ayam kampung ke, dia menetah je tu lepas di tanah tuan. Dia cakar, kok. Dia makan untuk dia ke untuk anak dia. Dia cakar tu dia bagi anak dia ke kat dia. Dia bagi untuk anak dia. Tuan perhati juga, semua Allah itu makhluk Allah. Semua Allah tak jadi untuk jadi petunjuk. Semua Allah tak suruh fikir untuk ni. Semua tu bukan saja Allah suruh kita fikir. Ayam bapa tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati tengok. Dia ada tak cakap-cakap panggil anak dia? Dia balun dia. Dia dapat dia sapu untuk dia ya. Ibu bapa tuan. Dan kita rumah tuan-tuan, dia makan sekali setiap anak tu mak kita dulu tuan. Mak kita masak dia. Ada 5 beradik saya ingat, kalau goreng pisang kodok, seorang 5 biji dia besar. Tiap-tiap orang dah 5 biji tak ubut lagi mak tu. Kita lah bukan tuan, saya ni. Kita pergi kedai, kita roti canai 2 keping, double. Tarik satu, dah kenyang betul-betul. Sekejap. Tak apa, buat 2 keping, 5 keping roti. Baru tanya nak ulik kat anak lah. Itu kita lah ni. Tapi orang pun ni, ibu kita tidak renung balik. Maka sebab itu kita tengok malam ni, sesaan bagi orang yang menderhaka ibu bapanya. Mengenai orang yang menderhaka ibu bapanya, Allah Ta'ala, fataqul lahuma uff.
wala tanharhuma, surah Isra. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua keduanya ibu dapat tadi perkataan uf. Kata uf pun tak boleh. Habis lain benda tu boleh. Oh pun tak boleh. Buat je kata oh pun tak boleh. Kata lebih tu agaknya tuan. Dan janganlah kamu mengherdikkan mereka. Allah, herdik apa lagi tuan. Cuba kita pejam mata renung balik. Kelemak. Saya lah ni. Apa yang kita buat kat mak kita dulu. Pernah tak kita kata oh kat mak kita? Kelemak kita renung balik. Saya tanya sahabat. Allah, pernah kita buat? Pernah tak kita angkat suara bila tak nak sesuatu? Pernah tak kita marah? Mak kita kejut main subuh. Pernah tak kita marah? Oh, pernah tak? Ingat tak ada apa-apa kata. Kesan dia tuan-tuan, walau mak ayah tak ada, tuan-tuan parti. Saya tak kata saya nak parti anak-anak kita. Nak tengok perangai kita ni tuan. Nak tengok perangai kita zaman kanak-kanak dulu, muda dulu, tengok perangai anak-anak kita tu. Tengok perangai anak-anak kita. Tengok perangai anak itu perangai kita dulu. Kesan dia cukup besar tuan. Itu masalah kita dengan manusia yang tadi saya kata masalah kita dengan Allah Subhanahu Allah tuan. Maka sebab itu Allah Taala kata duribat alaihi aynama sukhifu illa bihablillah wa hablim minas. Allah Taala sebut Quran, duribat alaihi, mudahlah kamu akan ditimpa kehinaan, kamu akan ditimpa kesusahan, kamu akan ditimpa kecelakaan. Begitu maksudnya, aynama sukhifu, kamu duduklah di mana sekalipun. Kamu hidup, kamu akan ditimpa kesusahan, kepayahan, kemiskinan. Aynama sukhifu, di mana juga kamu duduk, kamu tetap ditimpa kehinaan oleh Allah Ta'ala kamu, illa melainkan bihablimillah. Pertama, kamu kena jaga hubungan kamu dengan Allah Ta'ala, kena jaga. 5 waktu tu hubungan direct antara kita dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang hubungan Allah Ta'ala okey, tapi dengan manusia tak okey. Kadang-kadang dengan manusia okey, Allah Ta'ala tak okey, dia tetap juga tengok kehinaan. Wahablim nas, yang kedua, di samping dia jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, dia kena jaga hubungan dia manusia dengan manusia. Kita jaga dah hubungan kita, sahabat-sahabat kita. Kita pandang kawan kita, pandang sebagai apa? Sebagai musuh ke sebagai kawan? Pandang kasih sayang tak? Pandang kasih sayang. Kita kadang-kadang nak bagi salam, kita lah nak bagi salam dengan orang kenal. Assalamualaikum bang. Kalau orang tak kenal, mampu dia tak bagi salam. Hablum nas, hubungan nak kena jaga. Dua-dua ni nak kena jaga. Hubungan itu hubungan kita Allah. Semua hubungan dengan manusia ni pun nak bawa ke sana tuan. Hubungan kita sahabat-sahabat jemaah ni pun ni, hubungan ni nak kena jaga sebab dia menjadi percaturan kita dengan soal muka nakedi. Dia jadi nak lepas. Nak lepas tuan, kita tak lepas, tersangkut. Maka sebab itu soal muka nakir saya sebut banyak kali dah, semuanya soalan ilmu tauhid, ilmu usulin. Soal muka nakir dalam kubur, soal usulin, bukan soal fiqh tau. Dia tanya salah satunya, ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Sahabat, kita dengan adik-beradik kita jumpa tiap-tiap hari ke? Dengan adik-beradik kita jumpa tiap-tiap hari ke? Dengan kakak kita ke, dengan adik kita tiap-tiap hari kita jumpa? Setahun sekali. Atau 6 bulan sekali. Dengan mak ayah kita pun kadang-kadang. Tetapi kita kena ingat, kita dengan sahabat kita ni tiap-tiap hari kita jumpa. Dengan sahabat-sahabat kita jumpa jauh kita. Inilah saudara kita. Dan ini hubungan habl dan hubungan sahabat ini, dia kena ingat, tuan ada aset saya ada aset tuan. Ma ikhwanuka muslimin muslimat. Ada saudara aku. Kalau kita dengan sahabat saya musuh, dengan sini pun sama-sama muka. Sangkut tak sangkut? Jangan kita pandang ringan tuan. Jangan pandang ringan tuan. Dia ada kaitan. Hak Allah Ta'ala perintah tadi, dia ada kesan dia. Dia suruh ni, ada kelebihan dia.
Sebab saya pernah sebut dulu, Allah perintah Ibrahim sembelih anak dia. Ibrahim tak tahu Allah nak intikibah, tak tahu. Kalau dia tahu, tak tahu sehati lah. Allah Ta'ala perintah suruh kita datang bila ilmu, tak nampak. Tak nampak apa Nabi. Dia nak selamat kita sendiri. Saya sebut tu, hatta waktu kita nak bangun subuh tadi, bangun pagi, 2 pagi, nak semayang, nak solat, nak solat tahajud sebagainya Tuan, Nabi kesejukan kita, menahan kesejukan tu. Kan kita tak nampak Tuan, kesannya Allah. Semua ni akan datang balik pada tuan-tuan. Untuk siapa kita buat tu? Untuk kita lah. InsyaAllah kita cuba buat. Saya mengajak diri saya, kita cuba buat yang terbaik untuk kita. Bukan orang lain fikir untuk kita, mari sama-sama kita buat terbaik untuk kita. Kita memenuhi maknanya sebaik mungkin apa yang perintah Allah Ta'ala. Umur begini kita habis masa kita malam dengan menghidupkan jamaah kita. Malam kita letakkan kita dalam majlis. Nakkan apa nak habis? Nak ngajak TV ni nak tengok apa Tuan? Tuan nak cerita apa Tuan? Nak tengok cerita apa Tuan? Kita malam-malam programkan kita tak ada sini, masjid kita letak kita. Pertama ini pastikan jemaah. Pertama, maka sebab itu Allah bagi ganjaran besar sangat. Pertama, maghrib, Isya, subuh. Kita jaga. Kerana maghrib, subuh, Isya. Isya ni kita salat jemaah seolah-olah kita beribadah, maknanya menghidupkan separuh malam. Kalau subuh ini seolah kita menghidup sepanjang malam. Sedangkan kita tidur, tapi kita hadir subuh tadi pagi-pagi ini. Nak buat apa? Subuh kalau boleh kita kena sama-sama kita memeliharakan. Waktu itu kita fikir, maknanya mata kita sekarang kena melihat keperluan kita sana dia. Untuk dunia Allah dah bagi kita alhamdulillah cukup, rezeki Tuhan pergi. Saya sebut tadi kita duk guna makan bu untuk keperluan saja. Makan tak banyak. Dengan baki-baki umur dah ni, kita buat yang terbaik. Kerana semakin hari kita semakin jauh, kita semakin dekat dengan perhisapan Allah Ta'ala. Kena ingat maknanya umur kita ni adalah kontrak dengan Allah Ta'ala. Kontrak ni dia boleh batal bila masa saja. Kontrak boleh batal bila ada masa. Kalau dia ambil, habis kontrak. Dari ruang kita nak selamat semua ada ni, kita buat yang terbaik. InsyaAllah kita akan sambung, akan datang bab yang kedua lagi, pada membicarakan seksa bagi orang yang menderhaka ibu bapaknya. Kita tak boleh takat baca habis. Kita bukan datang baca kitab, kita datang nak belajar, nak kena memahami. Ilmu nak dapat ni bukan dengan berceramah, ilmu dapat kena kita bincang. InsyaAllah yang baik ni semuanya daripada Allah Ta'ala, bukan daripada kita. Yang tak baik ni adalah dari kejahilan saya ni. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin tabarak wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudana wa yassir umurana rabbil alamin. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan walhamdulillah. Allah